A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Didoakan sahabat-sahabat semua berada dalam sehat wal afiat dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bersama saya tadabbur surah Al-Kahfi ayat 107 hingga ayat 110. 107, 110, 4 ayat. 4 ayat. Saya baca, lepas tu kita sama-sama perhatikan terjemahan dan juga tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon berlindung dengan nama Allah. Aku mohon berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi mengasihani. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman lalu beramal saleh adalah bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka akan kekal abadi di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Mereka sama sekali tidak akan ingin berpindah lagi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika adalah lautan itu laksana tinta bagi kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nescaya akan keringlah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, dan walaupun kita datangkan lagi sebanyak itu bantuan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tidak lain aku ini hanyalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang esa. Maka barang siapa yang berharap hendak bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan jangan dia mempersekutukan di dalam menyembah Tuhannya dengan sesuatu pun. 4 ayat ni, penghujung surah Al-Kahfi. Ada beberapa perselisihan ulama. Ada ulama kata mana ayat yang dihafal 10 ayat awal macam ni. Bagi mereka yang menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat daripada bencana Dajjal.
perbincangan ulama sama ada 10 ayat awal atau 10 ayat terakhir. Perselisihan. Jadi bagi saya hafal semualah satu surah Kahfi. Paling tidak kita baca setiap Jumaat pun besar juga fadilat dia. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi akan disinarkan nur bagi dia bagi setiap minggu tersebut. Katakan minggu Jumaat ni besok, saya Jumaat kan? Besok. Lusa. Lusa Jumaat, bila saya Jumaat, pagi Jumaat saya baca. So, cahaya nur cahaya tu kekal sampai ke minggu berikutnya. Lepas tu Jumaat tu pula saya baca. Dia akan kekal sampai ke Jumaat akan datang. Dia nur ni cahaya kan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak gunakan, tidak mendatangkan nur itu dalam bentuk plural. Nur dalam Al-Quran semua singular. Cahaya ni dalam Al-Quran sebut nur, 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 nur. Dia tak ada anwar. Kalau zulm, kegelapan atau kezaliman, dia ada zulumat, ada kegelapan demi kegelapan. Kalau cahaya ni Tuhan sebut satu bentuk je, singular, nur. Kalaupun adapun kegelapan, Tuhan sebut dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Kenapa ya? Sebab nur ini dia merujuk kepada cahaya Allah. Cahaya Allah, kalau dalam Al-Quran, bila Allah sebut cahaya aku, itu bermaksud syariat aku. Bila Allah sebut ini cahaya aku, bermaksud ini agama aku. So, Islam adalah digambarkan sebagai cahaya, nur. Orang yang memiliki cahaya Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang hidup di bawah naungan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu nur. So, dia tidak ada anwar, dia tidak ada cahaya-cahaya. Sebab cahaya satu saja. Maksudnya jalan Tuhan kembali kepada Allah satu. Syariat itu satu. Islam itu satu. Allah itu satu. So, itu yang dimaksudkan dengan nur. So, kalau saya baca surah Kahfi Jumaat ini, so, nur itu akan kekal. So, nur maksudnya penghayatan. Bukan nur tu kita pergi mana-mana. Macam kita ada spotlight kan. Pergi mana-mana spotlight, ada cahaya. Bukan. Maksud nur itu maksudnya satu minggu kita dalam naungan kasih sayang Allah. Satu minggu kehidupan kita semua jadi mudah. Dalam satu minggu kita akan sentiasa rasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala urusan-urusan kita. Itu nur. Cahaya kita. Bila nur itu masuk, menyelinap masuk dalam tubuh, hati kita bercahaya, lisan kita bercahaya, mata kita bercahaya, pendengaran kita bercahaya. Orang yang ada di hadapan kita pun akan dapat manfaat daripada kebaikan yang kita bawa. So, satu minggu. Dia rentetan daripada baca setiap Jumaat ni, ada perkara yang saya fikir kita kena tahu jugalah. Apa dia? Adakah dengan membaca sahaja setiap minggu surah An-Nur, surah Al-Kahfi, saya akan dapat cahaya? Ya, dari sudut fadilat ni betul. Tapi cahaya yang akan bawa saya sampai ke kubur, cahaya akan bawa saya sampai ke padang mahsyar, cahaya akan menyinari ketika saya lalu titian sirat, cahaya akan menemani saya sepanjang saya berada di akhirat. Nur Al-Quran yang dapat serpih ataupun cebisan daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada doa, apa doanya? Rabbana, bukan ayat ni, doa ni diambil daripada surah At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami maaf saya. Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Sebab dekat akhirat nanti ada dua kumpulan manusia kan. Yang kafir tak tepi, yang beriman dengan yang munafik ni, ataupun beriman bermusim ni. Bila kita semua starting point tu, kita semua dapat cahaya. Saya dapat cahaya, tuan puan dapat cahaya, semua kita dapat cahaya. Cahaya tu akan ikut kita. Cahaya ikut kita. Ada orang rupanya cahaya dia akan terpadam. Nur tu, cahaya tu akan terpadam. Bila terpadam, dia terpinga-pinga lah, kata, kenapa cahaya aku terpadam ni? Kenapa cahaya orang kat depan tu kenapa masih ada lagi? Kenapa cahaya aku sudah terpadam? Ya Allah, apa dah jadi? Masa itulah bila mereka melihat cahaya mereka terpadam, mereka akan minta dengan Allah, kata, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan, sempurnakanlah cahaya yang telah kau berikan ni, jangan kau padamkan. Sebab dia semakin daripada terang tu, dia akan malap, dia akan padam. Bila padam tu yang dia rasa suspend, dia kata, wahai Tuhan, jangan kasih padam, biarkan cahaya ni terus sampai ke penghujungnya. Sebab ada orang, cahaya dia masih ada, tak ada, nothing happen to them. Cahaya dia ikut, dia pergi. Cuba bayangkan,
Tiba-tiba kita punya kereta, kita buat kereta highway karak. Highway karak. Kita buat highway karak ni nak balik Kelantan lah ni. Saya nak balik kampung, nak balik Kelantan. Sebab isteri saya orang Kelantan. Saya pun suka balik Kelantan sebab saya ramai keluarga angkat. Guru-guru Quran saya ramai Kelantan. Terus saya bawa kereta tengah malam. Cahaya kereta saya tiba-tiba shutdown. Padam. Melilau tak saya? Melilau lah. Suspend tak? Suspend. Apa sudah jadi? Kenapa cahaya tiba-tiba padam ni? Lampu tak ada, macam mana ni kan? Kau tiba-tiba ada binatang lalu ke kereta, something will be happen. Mana boleh di kawasan gelap macam tu tiba-tiba cahaya tak ada? Kita orang elok je lalu ada cahaya. Suspend tak? Suspend. Yang tu pun kita boleh risau. Boleh bayangkan dekat akhirat besok, kalau tiba-tiba cahaya tu padam. Lepas tu ada orang ada cahaya, kita ada cahaya. Kita akan kata, what happened? Apa jadi kereta saya ni tiba-tiba tak ada cahaya? Something wrong. So kalau cahaya saya dekat mahsyar besok tiba-tiba padam, saya akan kata, kenapa cahaya saya padam? Masa tu, saya akan bagi tahu, saya akan cakap begini masa tu. Allah Ta'ala gambarkan atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan, jangan padamkan, biar cahaya ni kekal sampai penghujung. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ampunkanlah kami ya Allah, jangan kerana dosa-dosa kami cahaya itu dipadamkan tiba-tiba. Biarlah cahaya itu sampai ke penghujungnya. Kita minta, kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala sebut bahawa ada golongan yang akan diberi cahaya, dan cahaya itu bila dibawa teruskan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar. Cahaya itu kejap ada di kanan, di kiri, di hadapan, di belakang. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma. Bila dapat cahaya tu, dia kata busyrakum, hari ini hari kamu dapat kegembiraan. Hari ini hari kamu digembirakan. Dengan cahaya busyrakumul yawm. Kalau dapat je cahaya tu rasa, bila kekal cahaya tu positif. Syurga. Nampak direction tu clear, tak ada penghalang di hadapan tu. Tapi pada masa tu ada dialog lain pula. Golongan yang lampu tadi yang kita kata cahaya terpadam kan, cahaya terpadam tu, dia akan minta apa? Minta tompang. Dia minta tompang. Unzuruna naqtabis min nurikum. Kan kita sebut tadi bahawa akan ada kumpulan cahaya dia akan kekal pergi. Yang kita ada sekumpulan pula cahaya yang tiba-tiba malap daripada terang malap padam. Itu kita akan minta tompang. Macam kereta down dekat lampu tak hidup masa dekat. Kita kalau boleh, kita minta, boleh tak tompang kereta, cahaya kereta kau jalan depan, kereta aku jalan belakang, aku nak tompang, boleh tak? Kan tiba-tiba abang tu buka kereta, dia kata, woi, lain kali servis lah kereta dulu, takkan tiba-tiba nak tompang orang. Sampai bila boleh tompang? Saya depan lagi, saya nak masuk dah, exit, saya nak keluar dah. Kan? Nampak tak? Possibility ada tak? Possibility ada. Jadi saya ni, bila dekat akhirat, bila tengok ada orang ada cahaya, ada tak ada cahaya. So, bila ada yang terpadam cahaya, yang cahaya ni, yang tak ada cahaya dan tak dah padam ni, bila tengok orang yang ada cahaya, dia akan kata, unzuruna tabis min nurikum. Saudara, boleh tak tunggu kejap, aku nak tompang cahaya kau. Masa tu, Allah rakamkan apa yang dia orang jawab. Dia akan jawab, farji'u wara'akum faltamisu nura. Balik ke dunia, cari, betulkan balik cahaya tu, bawa kemari. Allah, chance have been given to you when you live in the earth day before, ataupun sebelum berlaku kiamat, kita dah diberi peluang untuk hidup. Masa tu kita tak manfaatkan untuk kumpulkan cahaya dekat padang mahsyar. Dia kata tak ada. Kau balik. Farji'u wara'akum faltamisu nura. Balik. Masa tu kawan-kawan yang ada cahaya ni, dia kata pergi baliklah, cari balik kat dunia. Dan kita kata apa? Kita diam, kita jawab juga. Kita jawab. Bukan kita pula, Allahu Akbar, bukan kita lah naknya. Ada yang menjawab, dia kata, alam nakun ma'akum. Kan tak boleh tumpang kot cahaya kau. Dulu kat dunia kan kita sama-sama lepak. Kan kita kawan baik. Kita dulu baik. Kan? Kita lepak sama, kita ngopi sama, kita... Kan? Macam-macam kita buat sama, kita hiking sama, kita main golf sama. Contohnya.
Takkan tak boleh? Faltamisu alam nakun ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Jadi kawan tu bagi tazkirah dekat akhirat. Dia kata, dulu kau dah dustakan kalamullah. Betul, alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu yang rosakkan diri kamu. Kamu yang rosakkan iman yang Tuhan bagi. Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Tengok ada banyak benda kan. Alam nakum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Angan-angan yang panjang. Semua itu telah mendustakan kita. Jadi, ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kami cahaya di dunia dan biarlah cahaya itu kekal untuk kami dekat akhirat sampai kami lepasi titian sirat dan kami dapat bertemu dengan Engkau, ya Allah. Cahaya itu milik Engkau. Kami tak ada apa-apa, ya Allah. Jadi, Allahu nuru samawati wal ard. Cahaya Allah di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik mutlak akan cahaya, iaitu nur. Kita pun nak masuk. Itu mukadimah. Okey. Innal ladhina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Setelah Allah cerita mengenai Ashabul Kahfi, pemilik kebun, kemudian Zulkarnain, selepas itu kisah Nabi Musa dengan Khidir, kemudian pula kisah Ya'juj wa Ma'juj, kemudian masuk pula kisah Zulkarnain. Jadi cerita-cerita. Surah Al-Kahfi ni surah tarbiyah, tuan-tuan. Surah yang mengasuh. Dia 110 ayat ini turun di Mekah. Di surah-surah ini adalah surah-surah yang untuk memantapkan akidah. Sekaligus untuk memberi persiapan kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Dan yang paling utama sekali adalah untuk memperkukuhkan semangat Nabi SAW untuk kecekalan jiwa Nabi SAW dalam mendepani kerja-kerja dakwah yang sangat mencabar. Baik. Surah Makkiyah. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga Firdaus. Ada 3 perkara nak tengok ayat ini. Sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh. So dia mesti selari, tuan-tuan. Mesti selari. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Dia tidak boleh terpisah. Kalau terpisah, beriman saja, amal soleh tak ada, tak jadi. Amal soleh, beriman, dia isu pokok pun tak boleh. Dia mesti beriman. Kesan daripada iman, samarat ataupun hasil daripada iman itu menjadikan kita orang yang beramal soleh. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihat. Saya pernah sebut dua-dua tu dalam bentuk past tense. Past tense maksudnya benda dah lepas lah. Benda dah lepas, past tense. Dia bukan benda yang, macam mana nak cakap bukan benda yang baru nak start. Bukan benda baru nak start. Tuhan dah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang beriman, mereka telah beriman, mereka telah beramal soleh. Lalu balasannya Tuhan bagi mereka syurga jannatul firdausi nuzula. Pak Hamka kata kan, Pak Hamka kata begini tau. Pak Hamka kata menarik. Pak Hamka kata, dia kata dia dapat diumpamakan dengan gabungan 2 kata, iaitu iman, beriman dengan beramal soleh. 2 kata. Apa dia? 2 kata menjadi satu, iaitu contoh Pak Hamka ambil kebudayaan yang berasal daripada budi yang terletak dalam sikap dan daya yang terletak pada kegiatan hidup. Lalu jadilah kebudayaan. Dan sama juga dengan budi pekerti. Budi di nyawa, pekerti di sikap hidup. Tidak mungkin iman saja dengan tidak menghasilkan amal. Tidak mungkin amal saja padahal tidak bersumber dari niat hati ikhlas. Jelas Pak Mekah sebut. Dia tak boleh pisah. Iman dengan amal soleh tak boleh pisah. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um sebut takrif bagi al-iman. Dia kata iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amal bil jawarih. Iaitu diucapkan melalui lisan, aku beriman, amanna, amantu billah, mulut cakap, hati membenarkan. Kalau hati tak membenarkan, jadilah dia munafik. Mulut cakap lain, hati menafikan. Tak boleh. Orang beriman, Muslim yang sejati, mukmin yang sejati, apa yang dia ungkap dibenarkan oleh hati. Kemudian dilaksanakan oleh anggota tubuh badan. So dilaksanakan oleh anggota tubuh badan. Jadi anggota tubuh badan ini dia akan merealisasikan atau dia akan menjadi manifestasi kepada iman seseorang.
Dia tak boleh sembang, aku beriman, aku beriman. Tapi solat, malas. Zakat, malas. Sedekah, malas. Masjid, malas. Pergi kuliah, malas. Hadir. Berdengan jiran, bergaduh. Kucing-kucing dia tak bagi makan. Contohnya kan, contoh. Bawa kereta kat jalan raya buang sampah. 2-3 hari lepas saya jalan, ya Allah. Tanpa segan silu turunkan tinggap kereta. Mana ada macam ni dah kan. Ini dulu kena putar. Sekarang tekan. Tekan. Pop, dia buang sampah. Buang tisu. Dalam tisu tu ada pula kulit-kulit buah-buahan buang. Tanpa segan silu. Tak kira jalan besar, jalan kecil. Dia mana manifestasi. Kadang kita lebih sedih tengok yang buang tu pula. Abang tu pakai kopiah elok kan. Ada jamban. Nampak macam ikut sunnah. Lepas tu yang akak tu pun sama juga. Akak tu bertudung. Nampak perwatakan. Nampak dia punya kosmetiknya tu. Nampak dari sudut luar. Nampak Muslim yang baik. Tetapi bila sampai pada perilaku, dia tidak menggambarkan amal soleh. Sayang tuan-tuan ni. Sayanglah. Sayangi iman. Kita tak mahu manifestasi iman kita tu dia tak selari kan? Dia tak selari, dia tak sekata. Jadi besok akan masalah. Baik, beriman dan jannat. Ini jannatul firdausi nuzulah. Dia tak kata pun kanat lahum jannatul firdausi nuzul. Jannat maksudnya syurga firdaus ini wow, macam-macam ada. Dia umpama kebun-kebun yang luas. Saya pernah beri pengisian mengenai 7 peringkat syurga. Syurga Firdaus salah satu syurga yang tertinggi. Tapi yang paling tinggi, ini apa yang saya faham lah ya. Paling tinggi, apa yang Tuhan janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda. Fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, tempat tinggal Nabi, syurga paling tinggi hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda, tertinggi. Kemudian barulah Jannatul Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan bahawa kalau kamu nak minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Minta syurga Firdaus. Dan dalam masa yang sama, jangan pula ada yang demand, wahai Tuhan, kalau engkau bagi syurga Firdaus, aku terima. Syurga lain aku tak mau. Jangan cari pasal. Syurga asal syurga je, terima je lah kan. Tapi Nabi SAW sebut, wa idha sa'altum, Nabi SAW, idha sa'altumul jannata fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu a'la jannati wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Apabila kamu mohon kepada Allah mengenai syurga, kamu minta syurga. Syurga apa nak minta? Minta syurga Firdaus. Kerana syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi dan pertengahan, tinggi pertengahan. Dan minhu tufajjaru, puncak syurga dan tengah-tengah syurga. Daripada syurga Firdaus lah terbitnya sungai-sungai dalam syurga. Ini terjemahan atau terjemahan Pak Amka. Saya punya pemahaman, dia ada ayat yang sebut jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada ayat yang sebut jannatun tajri tahtahal anhar. Jannatun tajri min tahtihal anhar ada beza dengan jannatun tajri tahtahal anhar. Apa beza dia Ustaz? Satu kan ada min. Jannatun tajri min tahtihal anhar, satu ayat. Satu lagi jannatun tajri tahtahal anhar, tak ada min. Kalau ayatnya berbunyi ayat mengenai syurga, syurga mengalir syurga mengalir sungai-sungai. Syurga mengalir sungai-sungai. Jannatun tajri tahtahal anhar. Syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau ayat berbunyi jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di daripadanya mata air ataupun sungai-sungai. Bermaksud kalau jannatun tajri tahtahal anhar, air mata sungai itu datang daripada syurga lain. Kalau tak ada min. Kalau ada min, air mata syurga itu terbit daripada syurga itu sendiri. So itu beza dia. Yang Pak Hamka kata, terjemahan yang Pak Hamka bagi ni adalah daripada Jannatul Firdaus. Daripada situlah dia punya punca mata air, syurga-syurga. Syurga ni ada air mineral, air bersih. Ada syurga, sungai air mineral, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Ada 4 sungai.
Ada empat sungai. Cedok lah, minum lah. Ada orang tanya, Ustaz, ada ya Ustaz? Syurga arak Ustaz? Ada. Habis kalau kita minum mabuk tak Ustaz? Tak. Kan arak mabuk? Itu arak di bumi Malaysia. Arak di Malaysia pula. Arak di bumi. Kalau arak di syurga, tidak memabukkan. Dia adalah mengasyikkan. Sebab itu, selepas diorang dapat nikmat, bila ahli syurga dapat nikmat, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidin dalam i'rab dia panggil hal. Hal maksudnya kekal mereka di dalam syurga. Mereka tak mau keluar dah. Tak nak pindah dah. Dah masuk syurga tak nak pindah. Tak naklah pindah. Apa pasal nak pindah pula dak syurga. Dia beza tuan-tuan. Beza kalau kita hidup. Ini syurga kan. Kalau kita tengok perihal hidup di dunia ni, Allah bagi kita macam-macam. Bagi macam-macam nikmat. Ada kawan-kawan kita yang Tuhan bagi kaya unlimited. Rich. They are rich people. Macam-macam. Rumah banglo sampai 50-60 juta harga. Kemudian ada segala kemudahan. Dalam tu ada kolam renang, ada tukang kebun, ada pekerja-pekerja yang sentiasa membantu masak, makan. Segala nikmat. Ada driver, ada kuda. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Tapi ada kalanya orang yang duduk dalam istana yang mewah, banglo yang mewah ni, dia nak keluar juga pergi lepak dekat kedai, makan kuih tiaw kerang, nak minum teh tarik, nak tengok pergi juga makan nasi kandar, nak juga makan kari kepala ikan, kan? Dia nak jugalah keluar kan, dia nak keluar pergi tengok benda-benda ni semua. Sebab dia bosan. Lama-lama bosan. Tanyalah kepada orang yang ada segala-galanya di rumah dia. Dia bosan tak bosan? Dia bosan tak bosan? Dia akan bosan. Apa ni balik-balik benda yang sama? Rumah, itu, makan, minum. Semua dia dah dia dah macam bagi dia, mungkin dia rasa, apa ni balik-balik benda yang sama? Dia nak keluar. Di syurga tak ada perasaan tu. Tak ada nak rasa bosannya, asyik-asyik sama, tak ada. Tuhan kata macam-macam sungai ada, macam-macam buah-buahan ada, bidadari ada pelbagai jenis bidadari. Indah dan rupanya bidadari ni, tak payah cakap lah. Dan sutera-sutera yang dihidangkan. Jadi keasyikan dalam syurga itu tidak ada yang menginginkan untuk keluar. Berbeza dengan orang yang ada segala-galanya, timbul juga perasaan nak keluar. Kalau tak, kenapa muka kayak ini pergi travel sampai ke New Zealand, pergi situ, pergi sini, kan? Sebab dia dah bosan lah. Kalau rumah kau dah kan lagi hebat daripada hotel yang kau duduk 5 star, 6 star. Tapi dia rasa dia tak rasa shock lah. Dia nak juga. So syurga tak macam tu. La yabghuna anha hiwala. Takkan tak nak minta. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dipatah balik. Daripada awal bila Nabi Musa alaihi salam nak berkelana dengan Nabi Khidir menuntut ilmu, Allah bagi teguran kepada Nabi Musa alaihi salam, Musa, bukan kau yang paling tahu, ada manusia yang lebih tahu, yang mana aku telah beri kepada dia ilmu laduni. Engkau tahu hanya zahir, dia tahu benda yang lebih jauh lagi daripada yang kau tak tahu. Itu yang Nabi Khidir pergi runtuhkan tembok, atau Nabi Khidir bocorkan perahu. Sebab Nabi Khidir Allah berikan ilmu laduni, dia dah nampak lebih jauh lagi. So Nabi Musa ni Allah nak tarbiyah. So proses menuntut ilmu. Sebab itu kita lihat adab guru dengan anak murid. Bila guru buat satu benda, jangan pantas begitu laju nak tanya, kenapa? Saya rasa tak betul ni. Tak, nanti relax dulu. Tanya betul-betul. Tanya relax. Maksudnya tenangkan dulu. Jangan tergopoh-gopoh dengan guru ni. Nampak kan? Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Daripada situ kisah Nabi Musa. Jadi keseluruhan kisah surah Al-Kahfi adalah membentuk kepribadian yang dimatangkan dengan ilmu pengetahuan. Dimatangkan dengan ilmu pengetahuan. Knowledge. Kita kata knowledge lah. Masalah kata knowledge. Saya kata knowledge ni dia lebih kepada you know something is a knowledge. You know. Bila tahu satu benda itu knowledge. Tapi dalam Islam, Al-Quran sebut knowledge itu dengan ilmu. Ilmu ini dia tak akan jadi ilmu kalau dia tak sampaikan kita kepada matlamat ataupun sampai kepada tujuan asal ilmu tersebut. Tujuan asal ilmu adalah manusia diberi peluang untuk berkenal dengan Allah.
Maksudnya manusia diberi laluan untuk sampai kepada Allah. Belajarlah apa pun. Belajarlah apa. Nak belajar fizik, nak belajar chemistry, nak belajar admin, nak belajar geografi, nak belajar apa. Belajarlah. Belajar. Tapi dalam ilmu tersebut, dia mesti ada Tuhan. Mesti nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kan? So, that's most important. We have to know. So, Allah Ta'ala sebut, ilmu aku ini seperti lautan. Kalau lautan itu dijadikan sebagai tinta, kullau kana al-bahru midad li kalimati rabbi lanafida al-bahru, ai lautan itu habis tapi ilmu Tuhan tidak habis. Tulislah apa nak tulis mengenai ilmu Tuhan. Tulis. Takkan. Dalam surah Luqman Allah Taala sebut apa? Kalaulah pokok kayu itu dijadikan sebagai pena, air laut itu disentuh ataupun dicicah sebagai dakwat menulis ilmu. Kayu-kayan atas pokok, kayu-kayan atas bumi ini semua akan habis, air lautan akan habis, ilmu Tuhan tidak pernah habis. Luas. Sebab itu bila kita bercakap satu benda, jangan kita ingat kita dah tahu semua. Satu. Kan teguran untuk Nabi Musa juga kan. Satu. Keduanya, bila kita cakap satu benda, jangan pula kita berharap, kita menganggapkan bahawa kitalah orang yang paling tahu dalam isu tersebut dan orang lain tak tahu. Tak, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalau kita rasa kita tahu, ada Tuhan yang Maha mengetahui dan ada orang lebih pandai. Betul kan? Ada orang lebih pandai. Dia semakin akan lahir orang lebih pandai untuk mencabar kita punya kepandaian. Sebab sebelum ni kamu rasa kamu pandai, tapi ada lagi orang yang lebih pandai. Yang kepandai-pandai tak pandai ni adalah kerja Tuhan. Allah yang bagi pinjam. Ya. Yeah. So, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi kerja Nabi SAW kenalkan manusia kepada Tuhan. Kenalkan kepada Allah Tuhan yang satu. Hebat macam mana pun dalam surah Al-Kahfi, kan Ashabul Kahfi 7 orang tu, seven sleepers tu. 7 orang ni, dia adalah pemuda-pemuda, 6 daripada mereka adalah pemuda yang hidup di istana. Dan mana pemerintah dia merasakan dialah berkuasa, dialah Tuhan. Keluar 6 orang, bertemu dengan seorang pengembala kambing. Jadilah 7 orang pergi tidur di sebuah gua untuk mencari kebenaran. Sebab jiwa mereka tu ada desak dalam bahawa mustahil makhluk ini sebagai Tuhan. Tuhan bila innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman, kami pandu mereka, beri mereka petunjuk sampai ke penghujung. Sampailah pergi gua yang terletak di Jordan. Ramai yang kata, Ustaz, betul ke Ashabul Kahfi ni kat Jordan? Ni ada yang kata kat Turki, ada yang kata kat Iran. Boleh. Siapa nak dakwa lah. Turki nak dakwa dia lah ada Ashabul Kahfi, gua Seven Sleepers, ataupun Iran ke, siapa-siapa dakwa lah. Tapi yang paling tepat Jordan. Bukan sebab saya graduate daripada Jordan, tapi memang Jordan paling accurate dari sudut kedudukan dan juga matahari. Lepas tu Rom, lepas tu Nabi Isa. Kan masa dia orang bangkit tu Nabi Isa sudah diutus. So ada signifikan cerita tu menjadikan Ashabul Kahfi atau cave di Jordan tu more accurate, lebih tepat berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Betul kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Seven Sleepers ni? Mereka mencari Allah, iaitu persoalan akidah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tuhan tu satu. Keduanya, Nabi Muhammad SAW janganlah diangkat sebagai Tuhan. Nabi Muhammad SAW kekasih Allah, yang kita diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, menyayangi Nabi Muhammad SAW, ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, menyayangi baginda, mengatasi diri sendiri. Dan Nabi Muhammad ada kedudukan yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghormati, kita sayang semaksimum mungkin ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebabnya kita tak mau ada di kalangan kita yang ada sikap seperti Bani Israel, seperti Nasara yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kita tak mau seperti Yahud, golongan Yahudi, ataupun Bani Israel yang menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Yang tu semua nak dinafikan. Nabi Muhammad solid, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin jumpa Allah, semua kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Lalu hendaklah dia melakukan amal
amal soleh. Tengok, innal ladzina amanu wa amilus solihat falyamal amalan solihah. Dia tak boleh pisah. Beriman, beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Setelah kamu beriman, beramal soleh, buat macam-macam, kena ikhlas, buat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana habuan-habuan tertentu. Keduanya, apa saja kamu buat mesti solid kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas maksudnya tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya syirik ni tak semestinya saya pergi sembah benda lain. Bila saya buat sesuatu benda nak dapat pujian daripada orang pun jadi syirik juga. Siapa yang nak bagi pahala pada saya? Siapa yang bagi pahala pada saya? Orang yang memerhatikan saya ataupun Allah Subhanahu wa taala? Mestilah Allah yang bagi pahala pada saya. So fokus saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak peduli dah kanan kiri. Saya tahu apa yang Allah akan bagaimana Allah melihat saya. Betul lah tuan-tuan. Hari ni kan kita fikir apa orang tu cakap mengenai saya. Apa orang ni cakap? Apa orang ni cakap? Apa orang ni cakap? Tapi jarang sangat kita fikir apa yang Allah cakap mengenai kita. Terima kasih. Semoga kita dapat beramal dengan 4 ayat yang saya bincangkan tadi daripada suratul Kahfi. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Sehingga bertemu kembali, untuk itu saya tinggalkan dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.